Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Okey, Assalamualaikum sekali lagi. Yang saya hormati Ustaz Nazrul Izzat bin Abdul Hamid, sahabat kita dan juga seorang pegawai syariah di Bank Muamalat yang sekarang ini memberi khidmat di Bank Muamalat, dan juga yang saya kasihi hadirin hadirat yang bersama kita pada tengah hari yang penuh bahagia ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnianya, dengan kesempatan yang ada pada kita pada tengah hari yang penuh barakah ini, dapat kita berkumpul di dalam satu majlis kuliah Jumaat kita yang bertajuk Korban Cinta, yang mana dia akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nazrul Izzat. Untuk makluman yang hadirin pada hari ini yang masih tidak dapat mengenali Ustaz Nazrul, beliau merupakan mantan kita sebelum ni, pernah bersama kita selama beberapa tahun. InsyaAllah di kesempatan ini kita sama-sama mendengar apa yang cuba disampaikan dan akan mendapat iktibar dan manfaat insyaAllah. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-barzakhi bain al-ahadiyyah wal wahidiyah wa bain al-butun wal zuhur sirri tajalli al-a'zam ahmad al-bidayah wal bishara محمد النهاية والهداية محمود السيرة والسيرة مصطفى العناية والرعاية وعلى آله وصحبه وسلم على كمالك وكما يليق بكماله. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama yang saya hormati dan dikasihi Cik Syamsul selaku pengurusi majlis, yang dimuliakan pengurusi dan kuasa KSK ERB, bahagian pengurusan dan warga kerja Amanah Raya, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita ditemukan pada tengah hari ini, pada hari yang penuh barakah, Sayyidul Ayyam, dan juga pada hari yang mana kita sudah hampir untuk masuk kepada Yaumul Arafah, yang disebutkan oleh para ulama bahawa kalaulah hari Jumaat ini disebutkan sebagai Sayyidul Ayyam alal usbu', ketua bagi penghulu bagi sekalian hari bagi setiap minggu, maka hari Arafah adalah Sayyidul Ayyam, ketua bagi sekalian hari sepanjang tahun, kerana mulianya Yaumul Arafah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah hayya bina nu'minus sa'ah. Hendaklah sama-sama kita duduk sebentar nu'minus sa'ah untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan bahawa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Faqalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah. Sahabat tanya, apakah itu riyadul jannah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hilaqul dzikr, iaitu halaqah dzikir. Jadi dalam hadis ini Nabi beritahu kepada kita bahawa idza marartum bi riyadil jannah farta'u, maka singgahlah ke taman-taman syurga. Kerana insya-Allah dalam hadis ini seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah mengatakan bahawa bi dzikris salihin tatanazzalu rahmah. Dengan sebab kita ingat orang-orang yang soleh, kita menyebut nama-nama orang yang soleh, tatanazzalu rahmah, maka turunlah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka kita duduk pada hari ini adalah untuk kita menyebutkan nama-nama orang-orang yang soleh dan juga Sayyidul Salihin, ketua orang-orang yang soleh, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada manusia yang bila mana menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan Rasulullah akan menyambut selawat tersebut dan mendoakan mereka, insya-Allah. Mudah-mudahan kita duduk sebentar, mungkin dalam setengah jam, mungkin ada yang sedang berusaha untuk mencari ruang untuk melaksanakan ibadah sembahyang Jumaat tengah hari ini, insya-Allah maka dipersilakan. Tapi mana yang mungkin tidak dapat berkelapangan, maka boleh insya-Allah duduk sebentar sebelum kita masuk pada insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila saya sebut tentang tajuknya korban cinta, saya bukan nak ceramah tentang percintaan
cara nak cari jodoh tuan-tuan. Jadi saya bukan nak suruh cari jodoh ke, bagaimana tips nak cari pasangan ke, bukan. Tetapi saya nak bawa cerita tuan-tuan bagaimana kita nak mengorbankan kita punya diri kita ini untuk lebih kita mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita nak ceritakan para sahabat, para nabi, mereka mengorbankan segala jiwa dan harta mereka, segala-galanya adalah kerana cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tidak pergi jauh, melainkan kita boleh cerita tentang ibadah yang dilaksanakan oleh Sayyidina Ibrahim alaihi salam bersama anaknya Sayyidina Ismail alaihi salam. Jadi tuan-tuan, dalam peristiwa ibadah korban yang kita akan sambut pada minggu hadapan, iaitu cerita tentang Sayyidina Ibrahim. Baik, ceritanya tuan-tuan, Sayyidina Ibrahim ini dia dah berkahwin lama dah dengan Siti Sarah. Tetapi perkahwinan mereka ini masih belum dikurniakan zuriat. Lama perkahwinan mereka ni, Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Sarah. Sehingga kan tidak dapat zuriat dengan Siti Sarah, maka Nabi Ibrahim berkahwin pula dengan Siti Hajar. Dan ketika itulah Nabi Ibrahim sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang disebutkan dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakanlah aku zuriat dari kalangan orang-orang yang salih. Jadi tips yang pertama tuan-tuan, saya nak kongsikan bahawa bagi kita insya-Allah yang dikurniakan zuriat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang masih belum terima zuriat ini, maka banyaklah berdoa kepada Allah dengan doa Nabi Ibrahim ini, iaitu Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakanlah kami zuriat anak-anak yang salih. Kenapa tuan-tuan, nanti kita akan nampak ibrah yang berlaku antara Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi salam. Baik, jadi sehinggalah berkahwin dengan Siti Hajar, maka dikurniakan zuriat, iaitu Nabi Ismail alaihi salam. Dan disebutkan dalam riwayat pada ketika umurnya Nabi Ismail dalam umurnya 7 ke 13 tahun, Nabi Ibrahim ini selalu bermimpi, dan mimpinya menyebutkan tentang suatu mimpi yang disuruh yang mana perlu menyembelih anaknya sendiri, iaitu Nabi Ismail alaihi salam. Kita bayangkan tuan-tuan, seorang yang mengharapkan zuriat daripada Allah Subhanahu wa taala penantian yang agak lama, dan diberikan cahaya mata nama anaknya Nabi Ismail alaihi salam, tetapi mendapat mimpi bahawa perlu mengorbankan anaknya sendiri. Maknanya bagaimana perasaan seorang ayah bila mana mendapat mimpi bahawa disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya sendiri. Jadi mimpi ini bukanlah mimpi yang biasa, tetapi adalah wahyu yang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan, kita nak bagi tahu bahawa dalam mimpi tersebut Nabi Ibrahim mengetahui bahawa itu adalah wahyu yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tersepit antara nak mengorbankan cintanya kepada anaknya sendiri ataupun nak menurut ataupun mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama ada nak memilih ketaatan kepada Allah, iaitu menyembelih anaknya sendiri, ataupun mengorbankan ataupun menyayangi anaknya sendiri, itulah Nabi Ismail alaihi salam. Maka disebutkan dalam surah As-Saffat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa bila mendapat perintah tersebut, maka anaknya Nabi Ismail mengatakan bahawa qala ya abati if'al tu'mar, wahai bapakku, maka laksanakanlah if'al tu'mar, apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, satajiduni insyaallah minas sabirin, maka kamu akan mendapati aku di kalangan orang-orang yang sabar. Baik, jadi di sini kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim mendahulukan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan mengorbankan cinta kepada anaknya. Maka dengan sebab taatnya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mana hendak menyembelih anaknya sendiri, maka Allah menggantikan anaknya itu dengan kibas. Banyaklah riwayat menyebutkan binatang, tapi yang disebutkan salah satunya adalah kibas. Maka di sini tuan-tuan, maka dengan sebab kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah Allah akan memberikan balasan yang lebih baik daripada apa yang kita harapkan. Jadi ini pertama, bagaimana Nabi Ibrahim AS mengorbankan anaknya itu dengan sebab dia taat kepada perintah Allah, maka Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Itu yang pertama tuan-tuan. Yang kedua, saya nak bawa kisah tentang Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Dan kisah para sahabat pula, bagaimana mereka nak tunjukkan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang biasa kita dengar tentang Al-Imam Asy-Syafi'i, imam yang kita berpegang pada hari ini. Namun kita boleh ambil juga ibrah daripada Al-Imam Malik, kerana Al-Imam Malik adalah gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Baik, jadi Al-Imam Malik tuan-tuan, ini kisah ni masyhurlah. Yang mana kalau kita pergi ke Madinah ataupun Mekah, kita buat umrah ataupun haji, biasa diceritakan oleh mutawif. Jadi kita tahu bahawa Al-Imam Malik bila mana masuk saja di bumi Madinah, maknanya bila mana sampai saja di bumi Madinah, apa yang dia buat? Maka setiap kali dia masuk di bumi Madinah, maka dia akan tanggalkan selipar dia tuan-tuan. Kenapa dia tanggalkan selipar dia? Kerana dia takut kotoran-kotoran yang ada pada telapak seliparnya tersebut akan menyentuh tapak kaki bekas kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi tuan-tuan, di sini nampak seolah macam buat apa nak kisah sangat bekas tapak kaki saja. Tetapi di sini bagaimana ada Imam Malik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kan tidak mampu diletakkan slipper yang ada kotoran tersebut di atas bekas-bekas tapak kaki yang pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya korban tuan-tuan, cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Imam Malik dalam kisah yang lain kita tahu bahawa Imam Malik pada setiap kali dia nak menyampaikan hadis Nabi SAW, setiap kali dia nak menuntut ilmu, setiap kali dia nak menyampaikan ilmu, antara adabnya adalah dia akan membersihkan diri dia, mandi, berwuduk, barulah dia akan menyampaikan ilmu dan menyampaikan kuliah ketika itu. Jadi ini antara adab yang ditunjukkan oleh Imam Malik, nak menunjukkan bahawa bila mana dia nak mengeluarkan hadis-hadis Nabi yang dibacakan hari-hari Nabi, maka dia nak biarkan diri di dalam keadaan sentiasa bersih, sentiasa berwuduk, kerana yang diucapkan itu adalah kalam-kalamnya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita disuruh untuk berwuduk bersih, kan? Kita nak menyentuh Quran. Jadi begitu jugalah yang dilakukan oleh Imam Al-Malik bila mana hendak membacakan hadis Nabi SAW. Jadi satu ketika tuan-tuan, dalam kelas Imam Malik mengajar seperti biasa, sehingga kan ketika itu anak muridnya melihat bahawa muka Imam Malik ini kemerah-merahan. Tidak seperti biasa, seolah-olah Imam Malik sedang menanggung satu bebanan, satu kesakitan, satu kepayahan dalam menyampaikan hadis itu ketika itu. Jadi anak murid ni nak tegur, nak tanya kepada tuan guru, dia takut. Kerana biasanya bila Imam Malik menyampaikan ilmu, anak murid ni akan memotong ucapan tersebut kerana dia sedang membacakan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi anak murid ni biarkan sahaja, tengok muka tuan guru ni, Imam Malik ni merah-merahan, sedang menanggung kesakitan sehinggalah selesai majlis. Lalu selepas majlis tersebut, Imam Malik bertanya kepada anak muridnya, wahai anak muridku, tolong tengokkan apa yang ada dekat belakang aku. Maka bila anak murid dia tengok belakang Imam Malik, subhanallah, maknanya ketika mana Imam Malik sedang menyampaikan hadis Nabi SAW dan mukanya kemerah-merahan kerana belakangnya mempunyai lebih kurang 8 kala jengking yang sedang menyengat Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Inilah keadaan ahwal Imam Malik, bagaimana dia sanggup menahan kesakitan, menahan bebanan ketika itu kerana semata-mata tidak mahu memberhentikan ucapan yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan, kalau kita nak bandingkan kita tuan-tuan, kadang-kadang saya ceramah pun ada orang telefon, saya angkat telefon tuan-tuan. Nak kata baru kadang-kadang kita bercakap tentang Nabi, kita cerita tentang kita baca Al-Quran, orang tegur kita akan berhenti membaca ketika itu. Sebab apa? Sebab kita rasa mungkin kalam tersebut adalah kalam yang biasa. Tetapi bagi Imam Malik radhiyallahu taala anhu, beliau sanggup meneruskan pengajian, menahan kesakitan kerana tidak mahu terputusnya ucapan yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dinamakan cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Sekiranya kamu sungguhnya mencintai Allah Subhanahu wa taala dan kamu nak Allah mencintai kamu, maka fattabi'uni, maka ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yuhibbukumullah, Allah akan cinta orang yang cinta kepada Rasulullah. Bahkan Allah tambah lagi, wa yaghfir lakum dzunubakum, bukan setakat dapat cinta daripada Allah, tapi dapat pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, disebutkan oleh para ulama antara kaifiah bagaimana kita nak mendapat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ada peringkat-peringkat dia tuan-tuan. Yang pertama disebutkan bahawa at-ta'rif. Kita kena kenal dahulu siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena kenal siapakah ibu ayah Rasulullah, siapakah isteri Rasulullah, siapakah ahli keluarga Rasulullah, bagaimanakah cara Rasulullah makan, bagaimanakah Rasulullah minum, bagaimana Rasulullah berjalan. Itu semua adalah bagaimana kita nak mengenal susuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita benar-benar ketahui bahawa kita kenal itulah nabi kita. Kalau kita hari ini kita berikan, kalau orang tanya kita bagaimanakah ayah kamu, kita kata ayah kita matanya sekian, rambut ayah kita sekian. Mana kita kenal ayah kita, maka kita boleh cerita kepada orang sebab kita sayang kepada ayah kita. Maka kita, sampai tahap itulah para ulama kata yang pertama untuk kita dapat cinta itu adalah dengan at-ta'rif, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan boleh duduk dalam majlis-majlis seperti Qasidah, duduk dalam majlis-majlis Habaib, baca kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi rahimahullah taala, itu semua cerita-cerita tentang Rasulullah. Maka yang peringkat yang kedua, selepas kita ada at-ta'rif, barulah datang al-hub, iaitu rasa kasih, rasa sayang, rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas itu, peringkat yang ketiga adalah al-mutaba'ah, iaitu kita ada sifat untuk mengikuti dan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada 3 peringkat yang mana
bagaimana kita nak mengikut fattabi'uni tadi itu sehingga kita mendapat kasih sayang dan juga pengampunan daripada Allah. Yang pertama at-ta'rif, banyakkan kita membaca kisah-kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk dalam majlis-majlis qasidah habaib, dalam qasidah itu semua adalah kisah-kisah Rasulullah dan pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya tanpa disuruh kita akan secara automatik akan rasa untuk ittiba, mengikut segala perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi cerita yang terakhir tuan-tuan yang saya nak kongsikan pada tuan-tuan pada tengah hari ini adalah kisah tentang Sayyidina Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Sayyidina Imam Junaid. Rasanya setahun dah raya ada nama Junaid. Junaidi ada kan? Lupa lah, saya ingat. Ada kan? Baik. Sayyidina Imam ada ya. Staf Syekh Amran insya-Allah ingat lagi. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi ni tuan-tuan, siapa dia seorang ulama yang sangat besar, bahkan dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam bab tasawuf. Kalau contoh kita kata dalam manhaj fiqh, kita ada imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanbali. Maka dalam masalah kalau dalam masalah tauhid kita berpegang pada akidah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, maka dalam bab at-tasawuf, dalam kita memperbaiki jiwa kita tazkiyatul anfus, maka kita berpegang kepada manhaj dua imam besar ini, iaitu Al-Imam Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi rahimahullahu taala, Imam Ghazali, dan yang hidup pada tahun 450 Hijrah dan wafat pada tahun 505 Hijrah. Dan salah satu lagi seorangnya adalah Al-Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Baik, cerita Al-Imam ataupun Sayyidina Junaid Al-Baghdadi ni tuan-tuan, cerita dia sebelum dia diangkat sebagai Sayyidul Ta'ifah. Sayyidul Ta'ifah itu apa? Penghulu sekalian ahli tasawuf ataupun sepenghulu bagi sekalian wali-wali Allah. Mana wali-wali Allah ni yang ketuanya adalah Al-Imam Sayyidina Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Sebelum dia diangkat sebagai wali Allah, maka kehidupannya pada waktu dia muda, dia adalah salah seorang sebagai ahli gusti tuan-tuan. Ahli gusti. Kalau kita sekarang ni kita kata wrestling lah, WWE tu kan. Mungkin macam The Rock lah lebih kurang. Ataupun sekarang panggil Habib kan. Habib tinju tu kan. Lebih kurang itulah. Imam Junaidi ni, dia kalau berlawan dengan orang, tak ada siapa yang pernah menang lawan dengan beliau. Maknanya memang setiap kali pertandingan memang dia menang. Memang dia gagah sungguh. Memang seorang ahli gusti. Sehingga kan satu hari raja buat pengumuman, dia bagi tahu bahawa barang siapa yang boleh mengalahkan Junaid ini, maka aku akan beri dia hadiah yang besar. Jadi bila raja buat pengumuman tersebut, maka tengoklah siapa yang nak masuk pertandingan ni, nak lawan dengan Imam Junaid. Jadi ditunggu, maka tak ada orang langsung berani nak lawan. Sebab apa? Sebab memang confirm dah tahu dah siapa lawan dengan Imam Junaid ini memang dia kalah. Sehingga kan datanglah seorang orang tua yang sangat lemah badannya, orang tua, ajuz lemah. Tiba-tiba dia menawarkan diri untuk berlawan dengan Imam Junaidi Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Baik, jadi sehinggalah datang hari perlawanan tersebut, maka orang tua tadi itu masuklah ke dalam gelanggang. Jadi orang lain ni tengok pertandingan tersebut, dia kata confirm lah ni, dah lah orang tua kan, macam mana nak lawan dengan Imam Junaidi. Lalu sebelum perlawanan, orang tua tadi itu pun berbisik di telinga Imam Junaid mengatakan bahawa, wahai Junaid, dia kata bahawa aku ni adalah orang yang tua. Kalau aku berlawan dengan kamu, maka confirm memang aku akan kalah. Tetapi aku ni sudah lama tidak makan, anak-anakku pun tidak makan, ahli keluarga aku pun tidak makan. Dan untuk pengetahuan kamu bahawa aku ni adalah ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ni adalah keturunan Nabi min ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia bisik dekat Imam Junaid bagi tahu bahawa dia adalah keturunan Rasulullah, ahli bait Rasulullah, tapi keluarga ni dah lama tak makan, kelaparan. Jadi dia kata aku masuk pertandingan ini adalah semata-mata tawaran daripada raja tadi, kalau aku menang maka aku akan diberikan hadiah yang besar, maka aku akan dapat beri makan kepada ahli keluarga aku. Maka ketika itu Imam Junaid mempertaruhkan sama ada nak mengekalkan kejuaraan dia itu, nak menunjukkan bahawa dia orang yang sangat kuat, ataupun nak beri kemenangan kepada orang tua ini supaya dia dapat beri makan kepada ahli keluarganya. Maka akhirnya Imam Junaid buat keputusan untuk kalah pada pertandingan tersebut supaya orang tua ni tadi itu dapat beri makan kepada ahli keluarganya. Maka selepas pertandingan tersebut, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam hari tersebut dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Junaid ini bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam mimpi tersebut, Rasulullah bagi tahu kepada Imam Junaid, mengatakan bahawa, wahai Junaid, sesungguhnya engkau telah memberi makan kepada salah seorang daripada keturunan dan ahli keluargaku, maka dengan sebab itu aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga Allah Subhanahu wa taala mengangkat engkau sebagai wali Allah yang agung. Itulah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Junaid rahimahullahu taala. Maka dengan sebab
dia memberi makan kepada orang tua tadi itu yang keturunan daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hari ini dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sayyidul taifah, ketua bagi sekalian wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada siapa wali-wali Allah yang lebih besar boleh menandingi Imam Junaid rahimahullah taala. Ini disebutkan dalam kitab. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang saya nak bagi tahu bahawa dengan sebab kasih dan cinta seseorang kepada Allah, dengan sebab kasih dan cinta seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahawa dia akan mendapat balasan yang besar daripada Allah, dia akan mendapat ganjaran yang besar daripada Allah. Hidupnya akan tenang, hidupnya akan tenteram, hidupnya akan sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nak bawa contoh-contoh cinta para sahabat, cinta para tabi'in dan sebagainya, banyak tuan-tuan, termasuklah cerita tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bila mana perjalanannya hijrah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan oleh para ulama bahawa ayat Al-Quran yang menyebutkan bahawa idhuma fil ghar. Huma di situ adalah Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar yang bersembunyi di dalam gua Sur ketika dalam perjalanan hijrah. Maka disebutkan bahawa siapa itu Sayyidina Abu Bakar adalah satu-satunya sahabat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran idhuma fil ghar. Yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Baik. Dalam kisah Sayyidina Abu Bakar bersama Rasulullah ni semua dah tahu bahawa Rasulullah bersembunyi di gua Sur. Dan sebelum masuk ke dalam gua itu, maka Sayyidina Abu Bakar mempersilakan diri, di mana Sayyidina Abu Bakar pastikan dahulu bahawa gua itu selamat untuk diduduki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan ketika mana Rasulullah berbaring di ribanya Sayyidina Abu Bakar untuk berehat bersembunyi, kakinya Sayyidina Abu Bakar menutup semua lubang-lubang yang ada ketika itu supaya tidak ada binatang-binatang yang keluar daripada lubang tersebut yang boleh menyerang Rasulullah. Sehingga kan salah satu lubang yang ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar dengan kakinya itu, tiba-tiba kakinya dipatuk oleh ular sehingga menitiskan air mata. Mata Sayyidina Abu Bakar itu jatuh kena kepada pipinya Rasulullah SAW. Maka kerana apa? Kerana menahan kesakitan, untuk menahan patukan daripada ular tersebut, tuan-tuan. Jadi ini pengorbanan Sayyidina Abu Bakar, sanggup menahan kesakitan dipatuk oleh ular semata-mata untuk menyembunyikan binatang tersebut daripada Rasulullah SAW. Ada satu riwayat lagi, tuan-tuan, dikatakan bahawa kenapa ular itu patuk kaki Sayyidina Abu Bakar? Kerana marahnya ular tersebut kepada Sayyidina Abu Bakar kerana menutup pandangan ular itu untuk melihat wajahnya Rasulullah SAW. Mana ular pun rasa marah kepada Sayyidina Abu Bakar. Sebab sebab menutup lubang daripada dia nak lihat kepada wajahnya Rasulullah SAW, sehingga dipatuk kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi tuan-tuan, ini semua adalah bab ahwal tentang cinta seseorang kepada Rasulullah SAW. Maka saya kira cukuplah sekadar itu pada tengah hari ini, untuk kita sama-sama menambahkan kerinduan kepada Rasulullah walaupun tidak dapat menziarahi Rasulullah, mungkin disebabkan pandemik ini tak dapat melaksanakan umrah, haji dan sebagainya, tetapi ia tidak menjadi penghalang kita untuk tambah rasa dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi poin yang terakhir daripada saya, kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada Nabi ini dia bukanlah bermusim. Seperti mana sekarang ni ada musim durian, musim durian semua pakat beli durian. Maknanya cinta kepada Rasulullah ini adalah cinta yang tanpa musim, setiap waktu, setiap saat dan setiap ketika kita hendaklah kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari Sayyidul Ayyam ini, hari Jumaat yang baik ini, insya-Allah mudah-mudahan kita perbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah dengan barakah tersebut, Allahumma rzuqna ziaratan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, permudahkanlah kita untuk menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jama'na ma'a habibikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam yaqazatan wa manaman fid dunya wal akhirah. Allahumma khtim lana ya Allah husnul khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Dan poin yang terakhir daripada saya, nak betulkanlah saya bukan pegawai syariah di Imam Malik, tuan-tuan. Saya JK Surau saja di sini. Jadi sebab itulah saya kena bertugas lepas ni. Jadi saya belum lagi bekerja sebagai pegawai syariah di Imam Malik sebenarnya. Ini saya di jabatan lain. Jadi kalau JK Surau tu, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Nazrul di atas penyampaian dan ilmu-ilmu dan poin-poin yang kita boleh amalkan, insya-Allah. Mudah-mudahan apa biasa yang kita dengarkan, tak kenal maka tak cinta, maka kita umat akhir zaman, umat Nabi SAW, maka kita memerlukan Nabi sesungguh-sungguhnya. Mudah-mudahan kita dapat amalkan apa yang telah disarankan oleh Nabi SAW. Jadi kita banyakkan berselawat kepada Nabi SAW, buat apa yang disuruh oleh Nabi SAW. Sepanjang PKP ini kita ambillah manfaatnya, kita dapat kumpulkan ahli keluarga kita, anak saudara kita untuk sama-sama kita baca
sirah Nabi, untuk mengenalkan Nabi yang lebih, yang kita sayangi, yang kita kasihi, yang kita rindui, yang akan memberi bantuan kita insya-Allah di akhirat nanti. Jadi saya mewakili Kelab Sukan dan Kebajikan Malam hari ini saya mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Nazrul di atas sumbangan, di atas kehadiran yang sudi sama-sama menyertai kita pada hari ini dan akan datang insya-Allah Ustaz Nazrul. Jadi pada hadirin hadirat yang hadir pada hari ini, jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas kelapangan masa yang telah diberikan. Apa yang disampaikan oleh yang berbaik Ustaz dapat kita amal dan kita sampaikan kepada ahli keluarga kita yang lain insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya ada kesalahan dan silap daripada pihak kami, yang mohon ampun dan maaf.